sebelum kita menjawab soalan yang dipaparkan pada permulaan video ini, kita akan menerangkan terlebih dahulu mengenai perilaku Hang Tuah dan Hang Jebat dalam hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, Hang Tuah merupakan Laksmana yang sangat taat setia dengan pemerintah Sultan Melaka, sehingga menyebabkan baginda amat menyayanginya. Namun, tidak dinafikan bahawa Hang Tuah memiliki rasa cinta yang besar terhadap Sultan dan negara seperti yang kita boleh lihat dalam klip yang ditayang ini. Dan tanah airku saja. Hidup saya cuma dengan satu tujuan saya, yaitu berbakti kepada raja saya. Di dalam tubuh saya hanya mengalir satu perasaan saja, yaitu taat setia kepada baginda. Seterusnya, kita juga boleh lihat betapa setianya Hang Tuah kepada Sultan Melaka apabila beliau baru saja pulang dari Pahang membawa seorang perempuan yang hendak dijadikan isteri kepada Sultan Melaka. Namun, sayangnya, sebaik saja dia pulang, dia difitnah oleh pembesar-pembesar istana sehingga menyebabkan Sultan menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya tanpa melakukan sebarang penyelidikan, tetapi beliau tetap saja masih hidup kerana bendahara istana tersebut telah memenjarakannya tanpa pengetahuan Sultan. Kemudian, apabila terjadi sesuatu bencana, kehadiran Hang Tuah amat dirindui oleh Sultan kerana tidak ada seorang pun orang bawahannya yang mampu mengatasi hal tersebut. Oleh kerana itu, baginda pun mengarahkan Hang Tuah untuk pergi menyelesaikan hal tersebut. Sebaik saja dia mendapat tahu Hang Tuah masih hidup, Hang Tuah tanpa ragu-ragu pun pergi menyelesaikan masalah tersebut dengan membunuh sahabat baiknya Hang Jebat yang pada masa itu dianggap sebagai musuh. Seterusnya ialah Hang Tuah memikul tanggungjawab yang besar pada masa itu, yaitu tanggungjawab seorang Laksamana. Sebagai seorang Laksamana, beliau diberi kepercayaan yang sepenuhnya dalam menjaga maruah dan keselamatan negara, termasuk keselamatan Sultan Melaka. Tetapi malangnya, sebagai seorang Laksamana yang amat dipercayai dan gagah perkasa, beliau tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolong Melur yang telah ditipu oleh pembesar-pembesar istana. Melur dijadikan sebagai salah satu gundik di istana tersebut, dan setiap gundik adalah kepunyaan Sultan. Dalam arti kata lain, Hang Tuah tidak dapat mengahwini Melur. Beliau terpaksa menerima kenyataan yang pahit itu dengan hati yang sedih dan kecewa. Jadikan Melur dayang tuanku dengan mengatakan, tinggal di istana senang boleh bertemu dengan kau bila kau balik. Ya Allah, cepat. Apa kita nak buat sekarang? Apa kita boleh buat cepat? Dia sudah menjadi kepunyaan tuanku apabila dia telah menjadi dayang istana. Kita tetap berbuat. Kemudian beliau juga terpaksa membunuh sahabat karibnya Hang Jebat kerana Hang Jebat dianggap sebagai ancaman kepada Sultan Melaka dan keselamatan baginda adalah tanggungjawabnya. Selain itu, Hang Tuah nampak nyawa manusia itu sangat berharga dan tidak boleh dibuang begitu saja. Ketika Dato' Bendahara Tun Perak diserang, pegawai-pegawai istana pula yang melarikan diri. Tetapi mujurlah Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya dapat membunuh lelaki yang mencetuskan huru-hara di kota Melaka. Mereka juga dipuji oleh Dato' Bendahara Tun Perak kerana ketangkasan mereka dalam perlawanan. Setelah itu, dalam perjumpaan seterusnya, Sultan bertanya hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada pengecut-pengecut itu. Tun Ali berkata mereka mesti dihukum bunuh, tetapi Hang Tuah mencadangkan agar mereka diberi peluang kedua, kerana walaupun mereka dapat berlawan, tetapi mereka belum cukup ilmu dan kekuatan dalam perlawanan. Oleh itu, Hang Tuah memohon agar mereka diampun oleh Sultan Melaka. Seterusnya ialah mengenai Hang Jebat. Hang Jebat amat mementingkan keadilan dan kebenaran dalam sesuatu hal sehingga sanggup durhaka kepada sultannya sendiri.
Seperti yang kita katakan tadi, Hang Tuah telah difitnah oleh pembesar-pembesar istana sehingga beliau dihukum bunuh. Apabila berita ini sampai ke telinga Hang Jebat, beliau marah dan berjanji akan membalas kematian sahabatnya. Saya jaya membela kematian tua. Sudah Pak Long, jangan menangis. Jebat takkan mati. Pada mata beliau, ini semua adalah ketidakadilan yang tidak boleh ditoleransi. Tambahan lagi, Melor mati setelah berjaya membunuh Patih Karmawijaya, iaitu salah satu dari pembesar yang bertanggungjawab atas kematian Hang Tuah. Hang Jebat tidak puas hati dan memilih untuk melakukan kekecohan di Istana Sultan Melaka sehingga menyebabkan baginda berpindah ke rumah Bendahara Tun Perak. Oleh kerana hal ini, beliau dipanggil durhaka oleh Sultan Melaka itu sendiri. Bukan itu sahaja, beliau juga merasakan bahawa pertimbangan tergesa-gesa yang dilakukan oleh Sultan Mansur Shah terhadap sahabatnya itu membuatkan Hang Jebat lebih bersemangat untuk menentangnya. Ya, Sultan. Adilkah Sultan yang menjatuhkan hukum bunuh dengan tidak cukup usul periksa? Jebat! Ya, maklum. Saya menyalahkan Sultan yang menghukum Tuah. Tuah yang selama ini telah mencurahkan segenap jiwa seluruh tubuhnya berbakti kepada Sultan. Sepatutnya dia mesti menimbang dengan adil, menyiasat dengan teliti. Karena tuduhan itu boleh jadi difitnahkan oleh orang yang dengkikan kepada Tuah. Tapi sekarang hukuman sudah dijalankan. Tangan Sultan yang menyencang, bahu Sultan yang menerima balasannya. Sekarang aku akan mengacau meluluh harakan istana. Tuah tidak pernah derhaka dikata derhaka. Sekarang Jebat yang akan menderhaka. Tuah akan kubela. Jebat akan bermaharajalela. Jebat akan mengajar raja yang tidak adil. Suatu masa nanti kalau siapa bertanya, kenapa Jebat derhaka? Tentu orang akan menjawab, kerana rajanya yang tidak adil. Dia percaya bahawa Sultan yang bersikap sebegitu hanya akan membawa kemusnahan kepada negeri Melaka mereka. Kemudian, Hang Jebat amat menghargai ikatan persahabatan terutamanya dengan Hang Tuah. Dalam klip yang ditayangkan ini, kita boleh lihat betapa sayangnya Hang Jebat kepada Hang Tuah sehingga sanggup mati di tangan sahabatnya itu. Hanya Tuah saja yang dapat membunuh Jebat. Apa yang kau bimbangkan lagi, Tuah? Aku rela mati di tangan kau. Kita juga boleh lihat dalam klip ini bagaimana Hang Jebat menghadapi Hang Tuah yang sangat membela pemerintahan Sultan Mansur Shah walau dirinya sendiri dizalimi oleh Sultan Melaka itu. Perintah raja yang kau jalankan selama itu, adakah memberi guna kepada negeri dan nama rakyat? Aku boleh bunuh kau, Tuah, kalau aku mau. Tapi apalah artinya kalau aku bunuh kau, Tuah? Sia-sia saja pembelaanku kepada kau. Kemudian, klip seterusnya ialah apabila beliau rela berjuang membela kematian sahabatnya walau dia harus melakukannya tanpa sahabat-sahabat lain. Saudara-saudara sekalian juga tidak setuju, bukan? Kalau Tuah berada di sini, dia juga tidak setuju. Kerana kaulah aku berbuat ini semua, Tuah. Pada pikiran aku kau sudah mati. Kalaulah aku tahu kau masih hidup, demi Allah dan Rasul, tidak akan aku berbuat demikian, Tuah. Jebat, kau sekarang nak berada ya? Pengecut, sekarang kau takut jangan tinggalkan turun. Dengan itu, bagi jawapan kepada soalan siapakah yang benar, kita berpendapat bahawa Hang Jebatlah yang benar. Ini kerana beliau berani menegakkan keadilan, walaupun jika akhirnya beliau dibenci atau dimusuhi Sultan Melaka. Beliau mengangkat kerisnya, menandakan simbol protes dan pemberontakan terhadap ketidakadilannya. Beliau pergi membela kematian Hang Tuah, memberontak apabila mendengar tentang hukuman yang zalim dan tiada ada usul periksa yang dijatuhkan ke atas Hang Tuah itu. Kenapakah beliau sanggup berbuat demikian? Itu kerana beliau pernah berjanji pada seketika itu bahawa jika dia mengetahui Hang Tuah masih hidup, maka
beliau tidak akan berbuat demikian. Kalaulah aku tahu engkau masih hidup, tidaklah sampai aku membuat sedemikian ini. Bukan itu sahaja bukti Hang Jebat menegakkan keadilan dalam klip ini. Hang Jebat marah dan mengatakan bahawa dia akan menolong Melor yang telah ditipu oleh pembesar-pembesar istana tersebut. Bila seseorang itu telah menjadi dayang istana, tentu dia jadi kepunyaan sultan. Ini bukan tempatnya undang-undang itu mesti diturut. Bahkan aku satu orang tidak setuju dengan undang itu, Gadang. Tua, aku hormatkan kau sebagai ketua. Dan juga aku tidak mau mendesak kau berbuat sesuatunya yang berlawanan dengan hati kau, Tua. Tapi kalau akulah jadi seperti kau, Melor akan ku lepaskan. Kemudian aku hapuslah semua pikiran itu, Gadang. Dengan ini kita boleh katakan bahawa beliau amat memegang prinsip betul atau salah. Tidak kira jika perkara yang betul itu melanggar undang-undang. Secara otomatik, beliau mengajar generasi yang akan datang untuk berani berjuang seorang diri menegakkan kebenaran maupun menentang kuasa yang salah. Saudara-saudara sekalian juga tidak setuju, bukan? Kalau tua pun di sini, dia juga tidak setuju. Tapi aku percaya aku benar. Sekarang aku akan menegakkan kebenaran itu. Beliau juga merupakan pendekar dan pahlawan yang terulung pada zamannya kerana menentang kezaliman dan penindasan merupakan perjuangannya. Mungkin kamu keheranan mengapa kita tidak berpendapat bahawa Hang Tuahang itu benar. Salah satu sebabnya ialah beliau tidak mementingkan salah dan betul disebabkan ketaatannya yang sangat tabah kepada Sultan dan sebagai laksamana yang sangat dipercayai. Kedua, beliau tidak memandang kepada nilai kekeluargaan, rakan dan dirinya kerana matlamat hidupnya adalah untuk mentaati Sultan dan melindungi negara yang tercintainya. Jelas perkara ini apabila beliau mengetahui Melor telah diperdaya, tetapi beliau hanya mengatakan bahawa dia tidak berdaya menolong Melor. Lebih-lebih lagi sanggup menurut perintah Sultan untuk menghapuskan Hang Jebat.